Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Rombongan terakhir jemaah haji negara selamat pulang ke tanah air. Penggunaan teknologi AI boleh membantu negara standing dengan negara-negara lain dalam bidang teknologi. Rombongan terakhir jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei pagi tadi. Penerbangan keempat membawa seramai 252 orang jemaah haji negara. Ketibaan rombongan dialulukan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Pihin Datu Lera Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dan Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Penerbangan keempat jemaah haji negara telah berlepas meninggalkan Jeddah lewat petang kemarin. Hadir di Terminal Haji Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdul Aziz bagi mengucapkan selamat belayar, Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Syukur kepada Allah kerana dapat hadir di bumi Mekah dan di bumi Madinah pada tahun ini, dan saya berharap pada saudara-saudara yang berada di Brunei supaya satu hari nanti akan menjadi tetamu Allah, insya-Allah. Amat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala selesai menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dan berdoa dan berharap mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Pengalaman selama bekerja sebagai petugas perubatan sangat mencabar, tapi ada syoknya juga lah. So majoriti sakit-sakit yang dihidapi oleh jemaah adalah sakit-sakit yang ringan. So dapat kami punya grup tim merawat dengan baiklah. Pelabuhan Muara akan berupaya memudahkan perdagangan antara rantau ini dan Barat China melalui koridor perdagangan laut darat antarabangsa. Dengan pelayaran sulung kapal kargo dari Pelabuhan Muara ke Pelabuhan Kinzo, ini akan berpotensi meningkatkan sektor perdagangan, pertumbuhan dan kesaling hubungan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan demikian semasa majlis pelancaran pelayaran sulung kapal kargo dari Pelabuhan Muara ke Pelabuhan Teluk Beibu China dan Galeri Pencapaian Pelabuhan Muara petang tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menyatakan ini setentunya penting kepada pembangunan ekonomi negara dan rantau kawasan pertumbuhan ASEAN BIM-IAKA dengan adanya kemudahan import dan ekspor serta membuka pasaran baru. MPC has accomplished over the years since its establishment in 2017. Pelancaran pelayaran kapal kargo tersebut menunjukkan laluan ekonomi baharu yang akan mengukuhkan lagi hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan China. Pengenalan laluan perkapalan tersebut setentunya memberi manfaat ekonomi bagi kedua-dua buah negara. Juga diselajurkan pelancaran Galeri Pencapaian Pelabuhan Muara.
Hadir bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ciri baharu BruHealth membantu pengguna memahami kesihatan masing-masing dengan lebih baik. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Penyelesaian isu serpihan laut dan penggunaan teknologi dan inovasi dalam menangani cabaran tersebut di rantau Asia Tenggara antara yang dibincangkan semasa taklimat bersama mengenai penyelesaian teknologi dan inovasi untuk menangani serpihan laut di Asia Tenggara sempena mesyuarat Perhimpunan Agung antara Parlimen ASEAN AIPA, Yayasan Caucus Pemeliharaan Antarabangsa ICCF dan Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD. Mesyuarat diadakan di Bogor, Republik Indonesia. Mewakili negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga dikongsikan inisiatif yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi menangani dan meningkatkan kesedaran mengenai isu serpihan laut. Mesyuarat turut dihadiri beberapa negara ahli AIPA. Ciri baru bagi aplikasi BruHealth seperti indeks kesihatan dan penilaian risiko dilancarkan petang tadi. Sidang media mengenainya diadakan di Dewan Al-Lafia, Kementerian Kesihatan. Indeks kesihatan merupakan alat digital di dalam aplikasi BruHealth yang membolehkan pengguna mendapatkan maklumat mengenai status kesihatan masing-masing dengan menggabungkan data dari rekod kesihatan elektronik dan soalan laporan kesihatan pribadi bagi mengetahui tahap kesihatan individu. Manakala penilaian risiko pula direka untuk memeriksa kesihatan secara digital bagi program pemeriksaan kesihatan kebangsaan. Ciri baru ini tentunya akan membantu pengguna memahami kesihatan mereka dengan lebih baik. Have you been diagnosed with diabetes by a doctor? Not eligible to Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan semakin dikenali dalam mengautomasikan operasi dan kerja yang sifatnya berulang-ulang. Penggunaannya juga amat bermanfaat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga. Ingin tahu lebih lanjut mengenai teknologi AI? Kita ikuti laporannya bersama pewarta kami, Hadi Fadil Kipli. Teknologi AI merupakan salah satu cabang dalam bidang sains untuk menjadikan suatu sistem atau mesin mempunyai kepintaran dan berfikiran seperti manusia. Sesuatu sistem atau mesin yang mempunyai teknologi AI perlu dilengkapi dengan maklumat terkini serta diuji untuk menyelesaikan sesuatu tugas. So artificial intelligence refers to how we can mimic that intelligence. So in that process, we use machines that are computers to program, to think like humans, to mimic our ability to problem solve, to mimic our ability to make decisions, and to mimic our ability to learn new things. Dalam menjalani arus kemodenan, teknologi turut berperanan bagi memudahkan manusia dalam era ekonomi digital. Di negara Brunei Darussalam, penggunaan teknologi AI turut dimanfaatkan ke arah menjadikan negara setanding dengan negara-negara lain dalam bidang teknologi sekaligus memacu transformasi industri digital. Kami telah dapat mendesain satu robot yang dapat bergerak atau digunakan untuk membersihkan Sungai Brunei menggunakan AI
untuk mengenal pasti objek-objek yang dikategorikan sebagai sampah seperti plastik, botol plastik, dan robot ini dapat bergerak dengan baiknya untuk mengumpul plastik ini dan membawa ke tempat untuk dibuang. Teknologi AI jika dikembangkan dengan sewajarnya mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan seharian manusia, terutamanya dalam era digital ini. Antaranya, dengan menggunakan teknologi tersebut, sesuatu pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Di samping, dapat meningkatkan taraf hidup manusia, memandangkan teknologi AI mencakupi pelbagai bidang yang luas. Laporan Hadi Fadil Kipli untuk Berita RTB. Muhammad Nur Alim bin Abdullah Nordin dari Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kampung Rimba dan Dayang Alia Fatihah binti Haji Abdul Rashid dari Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah Kampung Katok muncul johan dalam pertandingan tilawah Al-Quran bagi sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab senegara. Pertandingan berlangsung petang tadi di Jabatan Penerangan Berakas. Hadiah-hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, pemangku pengarah pendidikan co-curriculum Kementerian Pendidikan. Pertandingan diadakan bertujuan melahirkan generasi yang celik Al-Quran serta melahirkan lebih ramai qari dan qari'ah dalam kalangan pelajar di negara ini. Kejayaan yang diraih oleh qari dan qari'ah yang menyertai majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan memperlihat usaha mereka yang tidak henti-henti dalam menjadikan Al-Quran sebagai pendamping harian. Dalam temu bual bersama RTB, johan qari dan johan qari'ah musabaqah tersebut menyifatkan kemenangan yang diperoleh sebagai pembakar semangat untuk melahirkan lebih ramai pencinta Al-Quran di negara ini. Harapan saya agar orang ramai, terutama sekali para belia-belia khususnya, supaya akan lebih berminat di dalam bidang seni bacaan Al-Quran ini, kerana ianya sesuatu bidang kalau kan difikirkan ia mempunyai pelbagai terdapat seni-seni yang indah. Berterusan mencari ilmu, menguasai keempat-empat sudut itulah. Kira especially macam suara, lagu, tajwid dan juga fasahah. Dan alhamdulillah saya kebetulan juga kira kedua-dua ibu bapa saya merupakan guru agama kan tu yang mempunyai orang kelulusan dalam bidang-bidang agamanya lah, terutamanya Al-Quran dan tajwid. Jururawara bagi pengambilan pelajar baru peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi tahun 2024 diteruskan petang tadi di Sekolah Arab Temborong. Program merupakan salah satu kaedah pemberitaan mengenai sesi pengambilan pelajar-pelajar baru ke Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pengisian program termasuk pengenalan latar belakang dan format temuduga bagi kemasukan ke institut berkenaan. Turut diadakan mini pameran. Pertama dijalankan. Artinya dia pulang semua yang dapat tu yang hari itu untuk mengikuti Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan penutupan sementara perkhidmatan kaunter pusat memproses mil dan bungkusan berakas bermula hari ini sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan pada sistem perkhidmatan sedia ada. Bagaimanapun perkhidmatan pengambilan bungkusan dan EMS adalah beroperasi seperti biasa. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Pos juga memaklumkan pengemaskinian beberapa perkhidmatan kaunter di cawangan-cawangan pejabat pos di seluruh negara seperti yang tertera.
Liga Perdana Singapura 2023. DPMMFC meneruskan saingan menentang Albirex Niigata FC di Stadium Jalan Besar. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC seri 1 sama dengan Albirex Niigata FC. Bola sepak Liga Super Brunei, aksi bersatu mengutip 3 mata penuh selepas melakar kemenangan besar ke atas Jerudong FC. Perlawanan berlangsung semalam di Padang Kompleks Sukan Berakas. Beraksi dengan keadaan padang yang agak basah, aksi bersatu mendahului perlawanan 2-1 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, aksi terus mempersembahkan permainan cukup baik sehingga menyumbat 4 lagi gol untuk keputusan akhir. Aksi bersatu 6, Jerudong FC 1. Sementara itu di Padang BSRC, daerah Blyth menyaksikan pertemuan BSRC menentang KBFC. Meskipun bermain di tempat sendiri, BSRC tewas kepada KBFC dengan keputusan 0-1. Pasukan Propel yang sudah pun mengesahkan tempat ke suku akhir meneruskan rekod bersih tanpa kalah dengan menewaskan pasukan Perikoi dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan B kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 tahun. Perlawanan berlangsung semalam di gelanggang BBA Batu Besurat, Gadong. Perlawanan pada mulanya agak seimbang namun kelebihan dimiliki oleh pasukan Perikoi apabila mendahului suku pertama permainan. Bagaimanapun, Propel berjaya bangkit untuk mendahului suku seterusnya. Keputusan akhir, Propel 82, Perikoi 76. Manakala dalam satu lagi perlawanan bagi kumpulan D pula menyaksikan pertemuan SGTB menentang GS Spectra. SGTB yang menguasai permainan menang dengan keputusan 101 berbalas 88.